Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cikgu. Okay, sihat ke belakang? Sihat. Makan apa? Okey dah. Jadi semua orang dah ada tenaga lah untuk kita teruskan dengan pelajaran kita hari ni. InsyaAllah. Okay, lah ni Saza nak tunjukkan sedikit alat. Okay, awak teka dah. Okay, ini apa ni? Batu. Okay, ni Daun kering. daun kering. Ni Kertas. Kertas. Cikgu. Okay, apa awak boleh faham dengan apa yang saya tunjuk tadi? Tak faham cikgu. Apa? Kita boleh guna untuk menulis. Untuk menulis? Okay, sebenarnya alat-alat ni yang saya tunjuk tadi ni bukan sekadar kita nak lap peluh, nak tulis, tapi sebenarnya boleh digunakan untuk menyucikan najis. Okay, perbuatan ni dipanggil apa kalau menyucikan najis ni? Istinja. Istinja. Ingat tak minggu lepas kita belajar tentang najis ni, najis mutawassithah. Hari ni kita belajar istinja. Istinja ni adalah kalau dari segi kita faham, maksudnya bila kita masuk tandas, bila kita buang hajat tu, dan perbuatan membasuh tu dipanggil istinja. Okey. Jadi saya akan terangkan dulu gapo maksud istinja. Sekejap Okay, boleh nampak tak? Nampak. Okay, awak buka buku teks awak, muka surat 113. Okay, istinja ialah dari segi bahasa merupakan selamat daripada penyakit. Manakala dari segi istilah pula ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul ataupun dubur. Maksudnya perbuatan kita nak sucikan najis yang keluar dari kubur dan dubur ni dipanggil istinja. Okey, jadinya nak ayatnya kita nak jelaskan kat sini, maksudnya istinja ni adalah satu perbuatan yang penting. Jadi fokus kita punya pelajaran hari ini ialah menyatakan maksud, hukum dan dalil nakli untuk dan alat-alat istinja. Yang kedua, menjelaskan kepentingan beristinja. Yang ketiga, menjelaskan tunjuk cara beristinja dengan alat-alat istinja dengan betul. Yang keempat, menerangkan adab-adab qada hajat. Dan yang kelima, mengamalkan istinja dengan sempurna. Okey, siapa boleh tolong Ustazah bacakan hadis yang ada dalam buku teks tu? Saya boleh saja. Okey, Hani baca. Anas bin Malik qala kana nabiyyu iza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamu ma'ana idawatun min ma'in ya'ni yastanji bihi. Okay, maksud dia? Terjemahan, Anas bin Malik berkata, jika Nabi SAW keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhanku akan membawa bekas berisi air agar baginda dapat beristinja dengannya.
Okey, daripada maksud hadis ni, menceritakan bahawa Nabi, maksudnya perbuatan Nabi bila Nabi kodok hajat. Kodok hajat ni sama ada Nabi buang hajat besar ataupun hajat kecil ni. Maksudnya lepas tu ada kepentingan ni naknya maksudnya siapa ni Anas bin Malik akan bawa air ataupun air untuk Nabi beristinja ataupun Nabi menyucikan najis. Okey, hadis ini menjelaskan bahawa istinja merupakan amalan yang wajib. Kenapa? Sebab sesiapa yang tidak beristinja dengan sengaja hukumnya berdosa. Kerana dia dianggap berada dalam kekotoran. Maksudnya bila kita tak beristinja ni, maka najis tu masih berada pada diri kita. Jadi macam mana kita nak bersih bila najis tu ada dengan kita. Jadi dengan beristinja maka kita dapat menyucikan diri kita daripada najis. Okey, dan bila kita nak solat kan, bila kita nak solat, kita nak tawaf, kita nak baca Quran, jadi kita mestilah kena suci daripada najis. Jadi nak beritahu kat sini, istinja ni merupakan suatu tuntutan yang wajib. Okey, boleh Hakimi terangkan kat Ustazah apa hukum yang Ustazah istinja yang Ustazah sebut tadi? Okey, hukum istinja adalah wajib. Ustazah. Hukum istinja ialah wajib. Okey, seterusnya Ustazah, siapa yang boleh bacakan ayat Quran dari surah At-Taubah ni tentang istinja? Saya boleh Ustazah. Cuba Mira bacakan. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yuhibbul muttaqin. Surah At-Taubah ayat 9 Tuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang bersih. Kat sini Tuhan ni Allah ni suka dengan orang-orang yang bersih. Jadi bila diri kita tak bersih, jadi macam mana kita nak disukai? Sebab Allah ni suka benda-benda yang bersih. Okey, seterusnya saya akan terangkan balik mengenai alat-alat beristinja. Okey, bila kita nak biasanya awak akan gunakan, awak nak beristinja biasanya awak guna apa? Air. Gunakan air kan? Pernahkah awak beristinja dengan batu, dengan tisu? Tak pernah. Okey. Bila kita nak gunakan barang-barang ni, biasanya kita ada air kan, so jadi kita beristinja dengan air. Tapi bila contohnya awak pergi hutan, awak pergi tempat yang tak ada air, jadi macam mana awak nak istinja? Sedangkan lepas tu awak nak solat, kan? Jadi cara lain yang Islam dah tetapkan, kita boleh beristinja dengan benda. Contohnya daun. Daun ni kita nampak macam daun tak ada guna kan, tapi sebenarnya dia boleh digunakan untuk istinja dengan cara yang betul lah. Okey, so saya nak tanya, boleh ke kalau kita istinja dengan daun yang hidup macam ni? Maksudnya tak kering? Tak boleh. Tak boleh, sebab apa? Sebab dia bukan benda yang kesat. Syarat dia kena benda yang kesat kan. Kalau licin, permukaan licin ataupun kalau buku kita yang bahagian yang licin ni, maka tak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, seterusnya kalau batu macam mana yang boleh gunakan untuk istinja? Batu kering. Batu kering lagi? Batu yang ada 3 permukaan. Batu yang ada 3 permukaan. Okey, contohnya batu ni. Boleh tengok batu ni, dia batu yang besar kan. Okey, ada berapa permukaan ni? 1, 2 dan 3. Jadi satu batu ni sahaja boleh digunakan untuk beristinja. Okey, kalau tak jumpa batu yang ada 3 permukaan, boleh beristinja tak? Boleh. Boleh. Dengan syarat? 3 biji batu. Dengan syarat awak gunakan 3 biji batu. Nampak ni? Compare dia. Ni besar, yang ni kecil. Jadi yang ni boleh gunakan 1 untuk beristinja. Tapi kalau batu yang kecil tak cukup 3 permukaan, awak kena gunakan 3 biji batu. Okey. Sekarang cuba awak tunjukkan apa yang ada depan awak. Alat-alat yang boleh beristinja. Saya ada tisu, Ustazah. Tisu. Ya. Cakapnya kita punya
banyak bahan yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Jadi tak boleh bagi alasan yang kita ni tak ada air kan. Kita banyak lagi benda. Okey, kalau Hani tunjuk tisu tadi. Okay, saya nak tanya, kalau tisu basah boleh guna untuk istinja tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak kering. Sebab dia tak kering. Jadi sifat dia kena kesat dan kering. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Apa bahan-bahan yang haram untuk beristinja? Duri. Apa? Duri. Benda yang tajam. Duri. Kenapa Kimi kata duri? Sebab dia boleh melukakan tubuh badan kita. Ya, kerana dia boleh melukakan tubuh badan kita. Jadi kalau kita nak istinja pun kita kena tengok sama ada benda ni boleh melukakan kita ke tak. Sebabnya Islam ni agama yang mudah. Jadi kenapa kita nak lukakan kita punya diri dengan istinjaan. Jadi syarat dia yang pertama tidak boleh luka. Okay, contohnya kepit rambut ni. Tak boleh gunakan untuk istinja kerana dia boleh menyakitkan diri kita. Okey, Hani, apa lagi contoh yang tidak boleh digunakan untuk istinja? Makanan saja. Makanan. Contohnya Ustazah ada biskut hari ni. Kenapa biskut tak boleh digunakan? Dia untuk dimakan. Kerana biskut ni benda yang mulia kan, yang maksudnya yang boleh kita makan. Jadi tak bolehlah kita nak sucikan dengan benda yang kotor. Tak boleh lah. Okey, Mira, apa lagi yang Mira tahu? Istinja. Kertas apa tu Mira? Kertas buku. Okey, sebenarnya benda yang haram lagi yang yang tidak boleh digunakan untuk istinja ialah salah satunya ayat Quran. Contohnya awak jumpa kertas. Kertas tu memang kita kata kertas ni boleh digunakan, tapi bila ada ayat Quran, ada hadis, maka haram digunakan kerana dia benda yang mulia. Maksudnya ayat Quran kat situ. Jadi tak bolehlah untuk kita sucikan benda yang kotor dengan dengan ayat Quran tu. Okay, yang kedua, apa lagi yang tidak boleh digunakan iaitu benda yang dihormati seperti makanan dan tulang. Tadi kita sebutkan tentang makanan. Okey, tulang. Kenapa awak rasa tulang tak boleh digunakan untuk istinja? Tak tahu saja. Sebab dia makanan haiwan. Sebabnya tulang ni bukan makanan kita, tapi sebenarnya haiwan lain boleh makan. Cuba bayangkan contohnya kita jumpa tulang, kita pun istinja. Lepas tu haiwan lain ni dia tak tahu benda tu kotor. Jadi tu makanan dia jadi dia makan. Jadi maksudnya kesian lah kan kat dia bila dia makan benda yang kotor. Okay, yang ketiga, benda yang berbahaya seperti kaca dan buluh macam Kimi sebut tadi, duri kan, maksudnya benda yang tajam. Jadi benda-benda kaca, benda-benda tajam ni haram digunakan untuk beristinja. Okay, yang keempat, benda najis, ataupun benda yang terkena najis seperti tahi binatang. Bila najis bertemu najis, macam mana nak suci? Okay, dan yang kelima, benda yang bernilai seperti emas dan sutera. Walaupun kaya macam mana pun kita tak boleh nak jadikan benda yang berharga tu sebagai alat untuk beristinja. Okey, jadi boleh Mira terangkan semula kat Ustazah apa alat-alat istinja yang boleh digunakan. Okay, alat-alat istinja saya tahu dan daun kering. Daun kering. Okey. Kimi, boleh sebutkan benda yang haram untuk beristinja? Makanan. Okey, Hani? Tulang. Kertas yang mengandungi ayat Al-Quran. Kaca. Duri. Okey, jadinya maksudnya bila kita berada di luar persekitaran kita tak jumpa, kita berkhemah, kita boleh praktikkan balik apa bahan yang kita boleh gunakan untuk istinja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Okey, baiklah, hari ini Ustaz akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan tajuk pelajaran kita pada hari ini. Boleh ulang balik tak tajuk apa yang kita belajar pada hari ini? Istinja. Istinja. Okey, istinja. Okey, tadi Ustazah kamu dah terangkan istilah, hukum, lagi apa ni lagi? Alat-alat. Alat-alat istinja, alat-alat yang boleh digunakan, alat-alat yang tidak boleh digunakan. Seterusnya, Ustaz akan menerangkan kepentingan beristinja. Okey, boleh nampak tak kelas? Boleh. Baiklah. Okey, umat Islam dituntut supaya untuk membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau air besar untuk beribadah. Boleh tak kalau kita tidak beristinja dan terus melakukan ibadah, contoh ibadah solat, boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab tak suci. Sebab di badan kita terdapat najis. Sekiranya kita melakukan ibadah, contohnya ibadah solat, maka solat kita tidak sah. Okey, seterusnya Ustaz akan bagi tahu apa itu kepentingan beristinja. Okey. Yang pertama ialah kepentingan beristinja, kita akan mendapat pahala. Okey, kenapa kita mendapat pahala sekiranya kita beristinja? Kita melakukan satu tuntutan ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain beristinja, tuntutan apa lagi yang Allah tuntutkan kita untuk beribadah? Boleh bagi, siapa beritahu tuntutan apa lain yang Allah tuntutkan? Bagus. Solat. Bukan setakat beristinja je kita dapat pahala. Solat pun kita akan dapat pahala. Okey, yang kedua, dikasihi oleh Allah. Kenapa Allah sayang bila kita beristinja? Kerana bila kita beristinja, kita akan menjaga kebersihan diri kita. Bila kita bersih, Allah akan sayang kita. Bukan setakat Allah je sayang, tapi Rasul pun akan sayang kepada kita. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, diri kita kotor, agak-agak Allah sayang tak kepada kita? Dia tak akan sayang sebab diri kita kotor. Seterusnya, badan menjadi sihat. Badan menjadi sihat. Kenapa badan menjadi sihat? Bila kita menjaga kebersihan, iaitu beristinja. Kalau kita beristinja, maka kita akan menghindari badan kita daripada kotoran. Kalau kita tidak beristinja, badan kita mudah menerima apa dia? Sakit. Penyakit. Bila kena penyakit, maka badan kita tidak akan menjadi sihat. Seterusnya ialah terhindar daripada penyakit. Kenapa bila kita beristinja, badan kita terhindar daripada penyakit? Kerana bila kita beristinja, badan kita tidak akan menerima kuman. Bila kita beristinja, najis kita ada terdapat apa di dalam najis kita? Ada Kuman. kuman. Bila kita beristinja, maka kuman itu tidak akan menghindar di dalam badan kita. Okey, itu ialah kepentingan beristinja. Okey, seterusnya ialah nampak tak kelas? Nampak. Okey, seterusnya ialah alat-alat beristinja. Tadi Ustazah kamu dah terangkan alat-alat beristinja. Alat-alat beristinja terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah benda kesat. Yang kedua ialah air Mutlak. mutlak. Air mutlak. Air mutlak. 7. Siapa boleh bagi tahu? Bagus Amira. Ada tu? 7. Ada 7. Boleh bagi tahu tak? Apa dia 7 ni?
Okey, Air. ini ada gambar yang Ustaz buatkan iaitu 7 semua air mutlak yang terdapat di atas muka bumi ini. Iaitu yang pertama ialah air perigi. Air perigi boleh tak kita gunakan untuk beristinja sebagai air Boleh. mutlak? Boleh. Kerana air perigi itu ialah air yang suci. Suci. Okay, seterusnya yang kedua ialah air embun. Siapa pernah tengok air embun? Pernah? Pernah ke tak? Pagi. Air embun bila dia ada air embun ni? Pada waktu bila? Pagi. Pada waktu pagi. Okey, seterusnya ialah air hujan. Air hujan ni kita boleh gunakan untuk ambil wuduk, lagi untuk beristinja pun boleh. Seterusnya ialah air Sungai. apa? Air sungai. Air sungai. Air sungai ni kita boleh guna untuk minum, untuk apa lagi? Untuk ambil wuduk, untuk mandi. Lagi satu kita gunakan untuk, tajuk kita pada hari ini ialah untuk beristinja. Seterusnya ialah air laut. Air laut suci ke tak air laut? Suci. Air laut suci, maka kita boleh gunakan untuk beristinja. Dan akhir sekali ialah air salji. Air salji ni ada tak tempat kita air salji ni di Malaysia? Tak ada. Tak ada. Jadi kita nak guna pun tak boleh. Sekiranya ada, kita boleh gunakan untuk beristinja. Okey, ada berapa semua? Air mutlak? Tujuh. Okey. Ketujuh-tujuh tu kita boleh gunakan untuk beristinja. Yang kedua ialah benda-benda kesat. Benda-benda kesat tadi Ustazah kamu dah terangkan. Salah satunya ialah batu, Daun kering. lagi Kertas. kertas. Tisu. Kalau kain boleh guna tak? Boleh. Boleh sebab dia benda yang kesat. Okey, seterusnya ialah bahan yang haram untuk beristinja. Tadi Ustazah kamu dah bagi tahu dah. Ada berapa semua? Ada 5. Ada 5, iaitu kertas yang mengandungi nama Allah atau ayat Al-Quran. Kita tidak boleh gunakan untuk beristinja. Yang kedua ialah makanan atau tulang. Kita tidak boleh gunakan untuk beristinja. Contoh, kalau makanan tu kita gunakan untuk beristinja, boleh tak? Boleh tak kalau kita gunakan contoh roti untuk beristinja, boleh ke tak? Tak Tak boleh. 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 Sebab roti itu ialah makanan, benda yang kita muliakan. Sama juga dengan kertas yang mengandungi ayat Al-Quran. Kita tidak boleh gunakan untuk beristinja kerana ialah kalam suci daripada Allah. Seterusnya kaca, duri dan benda-benda tajam yang boleh mencederakan tubuh badan kita. Okey, seterusnya Ustaz akan membuat sedikit demonstrasi menggunakan apa dia ni? Nampak ke tak? Nampak. Apa dia ni? Siapa boleh beritahu? Mainan. Anak Anak apa? Oh. Anak patung. Okey. Ustaz akan menggunakan anak patung ni untuk membuat demonstrasi untuk beristinja. Okey. Siapa tahu ada berapa cara untuk kita beristinja? Siapa boleh bagi tahu? Salah tak apa? Boleh bagi tahu? 2. Ada 2. Okey, sebenarnya ada 3 cara yang kita boleh gunakan untuk beristinja. Okey, cara yang pertama ialah dengan menggunakan batu, kemudian
Nampak tak? Nampak. Boleh ni? Air. Air. Seeloknya kita menggunakan batu kemudian barulah air. Okey, macam mana kita nak menggunakan batu? Okey, kita ambil biji batu, satu biji batu yang ada 3 permukaan. Lepas tu kita sapu sampai naik ke atas. Sapu di mana? Contoh kalau buang air besar, kita sapu di bahagian dubur kita di belakang. Sapu sampai naik ke atas. Berapa kali kalau guna satu biji batu? Satu. Berapa kali kalau guna satu biji batu? Satu. Satu. 3 kah? 3 3 kali. kali. 3 kali. 1, 2, 3. Itu kalau ada satu biji batu. Satu. Kalau ada 3 biji batu, kita ambil satu, buang. Ambil batu yang kedua, 2, dan ambil batu yang ketiga, 3. Itu kalau ada 3 biji batu. Okey, seterusnya barulah kita menggunakan apa dia? Air. Air. Itulah yang seafdalnya beristinja. Cara beristinja yang pertama menggunakan batu dan Air. air. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan air. Kita menggunakan air. Kita basuh macam biasa yang kita basuh tu, kita menggunakan air. Air apa yang kita boleh guna untuk beristinja? Air Air motor. Tadi Mutlak. kita terangkan. Ada berapa? Air Tujuh. motor. 7. Ada 7. Kalau tak ada air lain, kita boleh gunakan air perigi, air embun, air sungai, air mata air, air hujan, air salji. Ketujuh-tujuh tu kita boleh gunakan untuk beristinja. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau tiada air. Kalau tiada air, cara yang ketiga barulah kita gunakan alat apa? Alat kesat. Alat-alat yang kesat. Contohnya, tadi Ustazah kamu dah bagi tahu apa dia? Alat-alat yang kesat. Daun Air. Bun. Batu. Barulah kita menggunakan daun atau batu. Kalau daun, macam mana cara kita beristinja? Cara yang ketiga. Sapu macam kita sapu batu tu juga tadi. Ambil 3 helai daun, sapu sampai bersih. Okey, faham tak kelas? Faham. Okey, bagus. Okey, seterusnya Ustaz ada sedikit aktiviti yang Ustaz nak bagi. Okey, nampak tak? Nampak. Tak. Okay. Okey, bila soalan keluar, siapa yang boleh jawab, angkat tangan dan dia jawab. Boleh ke tak? Boleh. Okey. Jawab. Ya Ustaz. Okey, boleh. Wajib. Ha? Wajib. Baca soalan. Apa
apakah hukum istinja? Ini yang mana? Wajib. Okey, bagus. Betul. Okey, seterusnya. Siapa boleh jawab? Saya jika tiada air bersifat boleh Okey, pada alat cuba. istinja. Betul. Okey, yang mana? Betul. Okey, bagus. Seterusnya. Saya. Okey. Apakah contoh alat untuk beristinja? Air mutlak. Air mutlak. Bagus. Okey, seterusnya siapa? Saya. Okey, teruskan. Air mutlak adalah air yang suci dan boleh menyucikan. Betul. Betul. Okey. Apa? Saya. Jawab. Ustaz, Okey, teruskan. apakah alat yang dilarang untuk digunakan untuk istinja? Botol kaca. Botol kaca. Bagus. Okey, soalan yang ke-6. Okey, siapa jawab? Siapa nak jawab? Saya Ustaz. Okey, boleh. Apakah hikmah istinja? Seseorang itu sentiasa berada dalam keadaan bersih. Okey, bagus. Soalan ke-7. Okey. Saya Soalan Ustaz. ni awak kena pilih yang mana alat yang boleh digunakan untuk istinja. Okey, semua alat yang mana boleh untuk istinja. Yang pertama Bau ialah kering. Boleh. kering. Lagi Batu. batu. Lagi Tisu. 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 Okey tak? Okey, bagus. Okey, 8. Siapa boleh baca soalan? Apakah kepentingan beristinja selain air? Mudah didapati. Jangan juga. Dan Apakah pengertian istinja? Membasuh kubur dan kubur dari najis. okey, betul. Okey, soalan pilih 3 air mutlak yang betul. Okey, sama-sama. Air mutlak yang mana? Embun. Embun, air Hujan. sungai, air Laut. Laut. air sirap boleh guna tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Okey, betul, bagus semua. Okey, Ustaz rasa itu sahaja. Itu sahaja daripada Ustaz untuk hari ini. Sebagai rumusan, Ustaz harap apa yang Ustaz ajar pada hari ini kamu dapat mempraktikkannya di rumah. Boleh ulang tak tajuk yang kita belajar pada hari ini? Tajuk apa? Ingat tak? Ke tak ingat tak? Istinja. Bagus. Istinja. Okey, itu sahaja pada hari ini. Kita sambung pula kelas kita pada minggu hadapan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.